Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Sepanjang minggu lepas, dunia menyaksikan protes dilancarkan di beberapa negara. Ini bagi memperingati pengorbanan nyawa akibat rusuhan di Urumqi, Xinjiang, China pada 5 Julai 2009. Di Malaysia pula, beberapa badan bukan kerajaan NGO melalui gabungan Malaysia for Uyghur mengemukakan Memorandum of Action. Ini untuk dibentangkan kepada kerajaan Malaysia cara-cara untuk menyokong hak masyarakat Uyghur. Dan antara tuntutan mereka adalah untuk mengiktiraf komuniti Uyghur di Malaysia sebagai pelarian untuk menjamin perlindungan mereka di negara ini. Dan bagi menceritakan tentang tuntutan yang dikemukakan dalam Memorandum of Action dan juga apa yang diperlukan oleh komuniti Uyghur, sudah bersedia bersama saya dalam Awani Global Zuhri Yuhi, Presiden Malaysia for Uyghur, dan Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Terima kasih kepada Zuhri dan Faisal bersama saya. Tapi saya nak mulakan dengan Zuhri. Bagaimana situasi yang didepani komuniti Uyghur di Malaysia sekarang? Assalamualaikum, terima kasih kerana menjemput saya. Okay, situasi Uyghur di Malaysia sekarang adalah agak kritikal kerana mereka sudah berintegrasi dengan rakyat Malaysia. Dah bekerja, sedang belajar. So, walau bagaimanapun pasport dan visa mereka dah sama ada yang dah habis ataupun akan expire. So, nanti ketakutan adalah mereka akan di antara limbo lah, so to speak. Jadi mereka ni di Malaysia, nasib mereka sama dengan rakyat Malaysia. Bila mereka hadap pandemik ini terjadi, nasib mereka pun sama juga. So terpaksa kedai-kedai mereka tertutup, kan? Nak cari makan pun susah. Tapi mereka dia very entrepreneurial lah dan very hardworking. They adapt dengan dalam masyarakat kita dengan baik. Dia orang pun rasa macam Malaysia ni rumah mereka sebab mereka dapat praktis agama Islam dengan bebas. Zuhri, dianggarkan berapa ramai sebenarnya masyarakat Uyghur di Malaysia sekarang dan bagaimana mereka survive setakat ini? Seperti yang Zuhri katakan, mereka juga berdepan kesukaran juga ketika pandemik. Jadi apa contoh cara-cara mereka mencari kelangsungan kehidupan ketika ini? Okey, antara karakteristik orang Uyghur yang saya nampak, mereka adalah sangat resilient, tabah, enterprising, dan juga mereka juga pandai saving bila untuk hari-hari kecemasan. Tapi macam rakyat Malaysia pun sama, saving pun dah nak habis. Dan mereka ni, karakter mereka juga, mereka takut untuk minta bantuan perkara asas lah. Mereka minta perlindungan dari dihantar balik. Tapi diorang makanan kalau diorang stuck, diorang takut segan nak minta. Jadi melihat kepada situasi yang didepani orang Uyghur di Malaysia sekarang ini, apa sebenarnya bantuan yang mereka perlukan? Kalau kita nak lihat dalam Memorandum of Action yang dikemukakan, salah satu cadangan adalah untuk mengiktiraf mereka sebagai pelarian. Jadi bagaimana sebenarnya pengiktirafan itu boleh membantu dan melindungi mereka? Salah satu cara ini dapat membantu mereka adalah dengan di mana mereka boleh menggunakan ini sebagai untuk mencari kerja dan menyambung pelajaran. Akses kepada right to education, sekurang-kurangnya mereka ada, kalau dia tak dapat cari kerja menggunakan pasport atau visa, sekurang-kurangnya mereka ada refugee card. Kan? Walau bagaimanapun Uyghur di Malaysia tidak dapat diiktiraf lagi sebagai pelarian, refugee. Maaf cakap sebab UNHCR tangan terikat. Mereka tidak dapat untuk memberi status atau UNHCR card kepada umat Uyghur sebab akan juga diveto oleh China. Kalau kita nak lihat secara keseluruhannya isu yang didepani komuniti Uyghur bukan sahaja di Xinjiang tetapi di Malaysia sendiri seperti yang dikatakan Zuhri, bagaimana pengiktirafan pelarian itu boleh membantu mereka. Isu-isu yang didepani Uyghur ini sering dipolitikkan. Pandangan Faisal pula daripada perspektif ABIM, bagaimana ABIM memahami konteks isu yang didepani Uyghur ini? Baik, terima kasih. Yang pertama kita harus memahami background isu kes Uyghur ini. Iaitu yang pertama, pelarian Uyghur ni dia berbeza dengan pelarian-pelarian lain. Kalau kita lihat di Malaysia ini kita ada pelarian Syria, pelarian daripada negara-negara krisis. Di Malaysia ini kita sukar untuk meletakkan mereka ini sama dengan pelarian lain yang mudah difahami, golongan yang
zalimi. Kerana apa? Kerana China ni dalam pengiktirafan antarabangsa masih lagi belum dikategorikan sebagai negara berperang. Dia bukan lagi diistilahkan sebagai war zone yang boleh kita sebut tentang rakyat yang keluar itu sebagai pelarian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia ada hubung kait juga dengan China. Sebab China ni adalah sebuah negara yang berkepentingan besar yang pasti melibatkan kepentingan dengan pelbagai negara. Jadi mana-mana pelarian Uyghur yang datang daripada China bukan hanya di Malaysia, tapi juga ke negara-negara lain pasti ada risiko-risiko tertentu. Kerana apa? Kerana China itu ada kepentingan politik ataupun ekonomi ke atas setiap negara, khususnya di negara-negara Asia. Dan yang ketiga, isu Uyghur ni isu yang dilihat terpencil sebab dia tidak seterkenal seperti isu Palestin ataupun mungkin isu Rohingya. Kerana apa? Kerana isu ini sudah berlalu lama dan dalam sesama mahkamah ataupun pihak-pihak antarabangsa ini telah pun ambil step further untuk rectify ataupun untuk recognize isu ini. Saya ambil contoh isu Rohingya. Kita tak nafikan berpuluh tahun diambil untuk UN ataupun untuk pihak badan antarabangsa mengiktiraf berlakunya genosid. Jadi seperti mana juga di China, sebab untuk kita mengiktiraf genosid itu dia punya karakter ataupun dia punya syarat-syarat itu amat detail dan terperinci. Jadi masih lagi dalam proses untuk memakan masa untuk kita memastikan seluruh masyarakat dunia memahami bahawa isu Uyghur ni difahami sebenarnya sama dengan mereka yang dianiaya, dizalimi, dinafikan hak untuk mengamalkan agama dan budaya di negara China ataupun di wilayah Xinjiang. Boleh saya tambah? Ya, teruskan. Boleh saya tambah? Persamaan antara Israel dan China adalah kedua-dua menindas umat Islam dan umat Kristian. Di China pun mereka menindas umat Islam dan umat Kristian, tapi ramai tak tahu Kristian juga ditindas oleh Israel dan oleh China. Perbezaannya adalah angle keangkuhan dia. Keangkuhan Israel adalah okey, kami penindas, korang nak buat apa, kan? Tapi China dia macam tak, dia nak jaga muka, kami baik, semua ni sihat, harmoni, semua orang happy, produktif. Itu China punya aspek, cara dia handle penindasan dia. So banyaklah daripada itu, banyak media blackout memang confirm. Diaspora Uyghur daripada luar negara tak dapat kontak keluarga di Xinjiang, dan media-media pun tak boleh keluarkan apa-apa anything negatif against the Communist Party. Betul. Ya, Zuhri, bercakap tentang media blackout, Zuhri sendiri berpeluang untuk melawat Xinjiang atas jemputan kerajaan China dan turut disertai Astro Awani sendiri ketika lawatan itu. Tetapi pandangan Zuhri, bagaimana pengalaman ketika melawat Xinjiang sendiri? Terus terang saya cakap memang it's a big show. I mean, of course they put up yang hospitality yang terbaik, dan kami dibawa juga kepada tempat-tempat yang kami termakan sebagai Potemkin Village, iaitu tempat-tempat perkampungan yang dibina khas untuk mengaburi mata dunia, untuk tengok semua ni sihat, kampung ni semua ada kilang, semua orang happy, membuat tekstil dan sebagainya, nak tunjukkan semua perfect harmoni dan semua orang bahagialah. Tapi kampung ni adalah hanya pentas besar. This is a guided supervised tour untuk mengaburi mata dunia. Dia nak tunjuk yang itu saja dan itu yang dia nak kita sebarkan. Memang sangat pelik di mana di Idkah Mosque, Masjid Idkah di Kashgar, kami dibawa tour ke sana. Tapi kalau masjid itu selalu digunakan, tapi tempat wuduknya bersawang. Tak orang guna tempat wuduknya. Dan saya nak bagi sedekah kat masjid. Saya tanya kepada tour guide, where is the donation box? Dia heran kenapa saya nak bagi donation. Dia tanya kepada bos dia, bos sampai 7 orang datang keliling saya. Last deputy mayor jawab kat saya, no thank you. Takut sangat kita nak memberi sedekah kepada masjid kerana mereka takut duit itu boleh digunakan untuk tujuan yang mereka kata adalah terrorist and separatist punya aktiviti, kata mereka.
Faisal menggambarkan konflik ini sebagai sedikit kompleks, sedikit rumit berbanding dengan konflik-konflik yang lain, Israel, Palestin dan sebagainya. Salah satu faktor adalah kerana China ini satu negara yang berkepentingan besar dan tidak boleh dinafikan juga China mempunyai hubungan diplomatik yang amat kukuh bersama negara kita sendiri. Jadi bagaimana untuk memahami posisi kerajaan Malaysia ini, adakah possible untuk kita masih lagi mengekalkan hubungan diplomatik itu tetapi dalam masa yang sama mampu bersuara mengenai konflik di Xinjiang? Baik, bagi kita sebenarnya isu yang paling penting ialah kita harus konsisten bila mana kita sebut tentang persoalan hubungan diplomatik, kita sebut tentang hubungan sesama manusia, kelangsungan hidup manusia. Ia harus bersifat sistematik, bersifat konsisten. Dan nak kata lain, bila mana kita contoh bila mana kita membuat hubungan dagang sebagai contoh dengan China, ia tidak lain tak bukan untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan umat manusia kedua-dua negara. Dan dalam masa yang sama, atas spirit semangat ini juga yang harus kita dokong ialah untuk juga memastikan masyarakat yang tertindas di mana-mana negara harus diberikan pembelaan. Sebab tu dalam konteks ini, Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat. Jadi bila mana kita sebut, kita bicara tentang kedaulatan negara, dia tidak mematikan hak Malaysia untuk mengkritik satu. Contohnya sebagai contoh untuk kita melakukan kritikan yang membina, yang berasaskan fakta, data, dan yang kedua untuk juga menjaga umat Islam khususnya ataupun bukan Islam di wilayah Xinjiang ataupun di mana-mana wilayah, di mana-mana negara daripada terus menjadi mangsa kezaliman. Kerana akhir sekali bagi saya yang penting konsistensi. Kita konsisten, kita memperjuangkan hak asasi manusia sejagat. Dalam masa yang sama kita juga harus konsisten untuk memastikan setiap negara berpihak kepada hak yang kita perjuangkan. Okey, itu contoh penindasan yang berlaku khususnya di depani komuniti Uyghur berumat Islam, tetapi seperti yang dikatakan Zuhri tadi, ini bukan hanya perlu dilihat sebagai isu atau konflik yang didepani masyarakat Islam, ini sebenarnya juga penindasan yang didepani komuniti Kristian di sana, berpelbagai dari sudut kaum dan agama. Zuhri, penting juga untuk kita tekankan perspektif yang sedikit berbeza daripada naratif yang selalu kita lihat dalam media dan juga pelbagai naratif lagi yang kita lihat berhubung dengan konflik Uyghur ini. Apa pentingnya untuk kita memahami isu ini? Sama juga seperti di Palestin, ini bukan hanya isu penindasan agama tetapi sesuatu penindasan terhadap komuniti secara menyeluruh. Okey, pendapat ini berasaskan pada, kau boleh, saya bukan ustaz tapi berasaskan kepada hadis Nabi di mana berkatakan Rasulullah SAW berkata, umat ini sebagai satu badan, apabila satu bahagian pada bahagian kita tercedera, maka seluruh badan akan merasa kesakitan. Dan daripada situ, bukan sahaja daripada satu umat Islam, tapi ini juga dirasai oleh komuniti Kristian juga, di mana juga umat Kristian, masyarakat Kristian ditindas. Ada banyak etnik-etnik lain juga tindas, tapi fokus kita hari ini daripada gabungan kami, ada gabungan pada gabungan Islam, NGO Kristian, wakilnya daripada diwakili oleh 400 gereja di Malaysia. Dan juga perwakilan lain adalah Wafik di mana mengetengahkan hak wanita dan pendidikan. Ada juga itu Wafik, dan MAPIM juga mengetengahkan isu-isu dari undang-undang, dan GPM Global Peace Mission mengetengahkan bahawa kita ada kapasiti untuk membantu umat Uyghur yang ada di Malaysia, dan GPM juga banyak bantu umat Uyghur yang di luar negara. Tapi kapasiti untuk bantu tu sudah ada. Kehendak untuk bantu ada. Kita perlu pertolongan daripada kerajaan untuk memudahkan mereka dalam kesinambungan hidup di Malaysia.
Okey, saya nak berbalik kepada apa yang Faisal katakan tadi. Penting untuk kita konsisten, terutamanya peranan kerajaan Malaysia konsisten dan juga menyampaikan atau melakukan sesuatu tindakan itu berasaskan fakta, berasaskan data. Suka untuk saya membuat sedikit perbandingan dengan apa yang kita lihat baru-baru ini, kempen memperjuangkan hak rakyat Palestin itu mendapat sokongan yang cukup besar dari Malaysia. Tetapi situasinya berbeza kalau kita lihat konflik di Xinjiang itu tidak mendapat perhatian yang begitu besar di Malaysia. Bagaimana untuk kita melihat konsistensi itu bukan sahaja daripada sokongan kerajaan tetapi daripada masyarakat Islam di Malaysia sendiri, Faisal? Baik, satu bagi saya yang penting ialah pendidikan. Bermaksud kita harus mendidik masyarakat tentang apa yang berlaku berdasarkan kepada fakta. Satu penting bila kita sebut tentang isu kemanusiaan, ia tidak boleh ditunggang hanya melalui sentimen kosong ataupun sentimen kemarahan semata-mata. Kalau kita lihat mungkinlah terdapat sebahagian pengamal netizen sebagai contoh bersemangat bila mana kita bicara tentang isu Palestin ni mungkin disebabkan sentimen membuat-buat. Tapi apabila sentimen itu sudah kosong ataupun sudah berlalu, maka isunya pun beralihlah isu kepada isu lain. Tapi kegagalan untuk kita meneruskan momentum isu Palestin ataupun mana-mana isu kemanusiaan disebabkan kita tidak berdiri memperjuangkan isu ini atas dasar kesedaran yang kukuh dan juga pendidikan. Kita update tentang apa-apa yang berlaku dalam konteks masa depan dan juga bila sebut tentang konsistensi, kita perlu jelas bahawa kita juga berperanan, bertanggungjawab untuk membina masa depan mereka. Jadi bila mana sebut tentang isu Palestin, Syria, Xinjiang dan sebagainya, kita bertanggungjawab untuk melihat masa depan mereka. Dalam kata lain, dalam konteks pelarian, itu yang penting. Sebagai contoh NGO, kita cuba untuk provide education contohnya kepada anak-anak sama ada Rohingya, Palestin dan sebagainya. Ini juga jelmaan konsistensi. Jadi bukan hanya sentimen tapi without action. Action kita ialah kita nak pastikan mereka yang berada di sini diberikan pengiktirafan pelarian dan diberikan hak pendidikan supaya mereka boleh membangunkan sebuah negara. Jadi konsistensi ini dia meluas. Dalam arti kata lain, kita tidak boleh semata-mata bergantung kepada sentimen kemarahan yang buat semata-mata, tapi dia ada plan of action tertentu seperti kesedaran, pendidikan, fakta dan juga usaha konkret untuk jangka panjang. Okey, sentimen yang bukan sahaja berasaskan kemarahan tetapi juga berlandaskan fakta dan data. Tetapi mungkin ini sedikit mencabar apabila fakta dan data berhubung konflik di Xinjiang itu tak berapa meluas. Ada misinformation dan juga sekatan maklumat. Pandangan Zuhri bagaimana untuk maklumat dan juga fakta, berita-berita laporan yang dari Xinjiang itu dapat kita tafsirkan dan juga dapat digunakan dengan manfaat? Betul, setuju. Memang maklumat media blackout daripada Xinjiang menyusahkan daripada kita membuat kesedaran. Itu sebabnya dan sebab suara mereka memang kerajaan China memang nak menyunyikanlah, nak menyenyapkan suara mereka. Jadi kami harus terpaksa dapat daripada diaspora di luar China dan kami kontak dan mengumpul evidence, bukti dan testimoni dari Uyghur-Uyghur di satu dunia. Uyghur-Uyghur yang di Malaysia masih lagi tak berani cakap. Bila mereka dah terbang ke luar negara, baru mereka berani bersuara sebab mereka rasa lebih selamat di sana. Jadi itu adalah salah satu cabaran untuk berkongsi, membuat kesedaran. Memang perkongsian kita adalah based on the truth. Kita kongsi the truth. Itu yang kita tak mereka apa-apa. We're not propagandists, kita hanya kongsi the truth, perkara yang benar. So bila nak dapat perkara yang benar tu, kita nak orang dengar hanya yang benar tu susah sebab propaganda dia dan propaganda mesin dia sangat kuat dan sangat kaya. Kita nak share the truth tu pun, nak correct the truth pun memang mengambil masa, memang sangat mencabar.
Ya, tetapi usaha untuk mengumpul bukti dan juga saksi daripada komuniti diaspora Uyghur di seluruh dunia ini sudah pun dimulakan dan kita baru saja menyaksikan Tribunal Uyghur buat pertama kali diadakan di London baru-baru ini. Pandangan Zuhri, ini satu langkah pertama yang cukup signifikan kerana sebelum kita nak memulakan action plan seperti yang dicadangkan Faisal tadi, kita perlu memahami dahulu bukti fakta yang dapat kita kumpulkan. Pandangan Zuhri tentang Uyghur Tribunal. Memang sangat, it's a very big step forward, satu langkah yang sangat merangsangkan untuk membagi dan juga sebagai inspirasi kepada negara-negara lain yang mereka juga boleh buat untuk mengetengahkan isu ini. Dan antara dalam memorandum kami ada menyebut dan menyarankan kepada kerajaan untuk menghostkan sebuah Uyghur Tribunal di Malaysia untuk mengumpul bukti supaya orang tak dengar macam betul ke tidak ke, tapi ini adalah formal bukti yang dari mulut victim, daripada pemangsa, daripada mangsa itu sendiri. Faisal, jika Uyghur Tribunal ini dapat diadakan di Malaysia, itu satu langkah ataupun satu keputusan besar yang dapat ditunjukkan di Malaysia. Pandangan Faisal, jika tribunal itu diadakan, bagaimana untuk kita fahami peranan Malaysia sebagai negara mungkin yang agak kecil tetapi sebelum ini kita dapat lihat lantang bersuara berhubung dengan isu-isu kemanusiaan. Jadi bagaimana untuk kita fahami possible atau tidak, realistik atau tidak untuk kita adakan tribunal seperti mana yang diadakan di London? Baik, sebenarnya Malaysia ada peranan-peranan besar yang dimainkan di peringkat antarabangsa, khususnya menyentuh tentang isu kemanusiaan. Jadi kalau sebut tentang Uyghur Tribunal, ia bukan satu yang mustahil kerana Malaysia, saya fikir kerajaan Malaysia itu cerminan kepada sikap rakyat Malaysia yang amat prihatin terhadap isu kemanusiaan. Saya ambil contoh, sebenarnya UN Resolution, Security Council Resolution 2334 yang mengesahkan bahawa pendudukan Israel di wilayah Al-Quds tahun 1960-an itu sebagai haram ialah atas inisiatif Malaysia. Jadi saya ingin mengambil kira di sini bahawa apa saja yang diambil oleh Malaysia ini bukan satu perkara yang baru. Malah Malaysia juga pernah kehadapan dalam menjadi host dan juga mengetengahkan idea-idea untuk memastikan mereka yang menindas ini dihadapkan ke mahkamah jenayah antarabangsa seperti ICC, International Criminal Court. Termasuk juga kalau kita nak sebut tentang Uyghur Tribunal ni, ia tidak mustahil untuk dilakukan. Dan seperti benda yang saya sebut, mungkin orang akan tanya, adakah ianya akan menjejakkan hubungan diplomatik Malaysia dengan China? Kita harus jelas di sini bahawa apabila kita membuat sesuatu perkara yang atas dasar kemanusiaan, dia tidak bermaksud kita anti kepada negara tersebut. Kita tidak anti China. ABIM sendiri, walaupun di-highlightkan oleh kedutaan China sebagai anti China, tapi kita sama sekali tidak anti China. Saya nak sebut di sini, ambil kesempatan. Waktu awal COVID-19 bersemarak di Wuhan, ABIM adalah NGO yang pertama yang pergi ke kedutaan China, bertemu dan menghantar surat takziah. Dan bila kita tanya, adakah ABIM NGO pertama, memang disebut ABIM adalah NGO pertama yang mungkin sebelum ini dianggap musuh, tapi sebagai NGO pertama atas dasar kemanusiaan, kita bersimpati terhadap rakyat China yang terkena virus Wuhan dalam keadaan seluruh dunia mentertawakan China kerana makanan eksotik dan sebagainya. Jadi kita harus jelas di sini bahawa ABIM kita tidak anti China, kita tidak anti kepada rakyat China, kita menyayangi manusia atas dasar kemanusiaan. Jadi bila mana kita sebut isu Uyghur, samalah konsistensi kita atas dasar seluruh manusia itu harus mempunyai maruah hak yang harus dilindungi secara bersama. Akhir sekali, seperti yang Faisal katakan tadi, sentimen memperjuangkan hak Uyghur itu bersamaan dengan sentimen anti-Cina, itu salah satu contoh bagaimana konflik di Xinjiang ini boleh dipolitikkan pelbagai pihak. Itu yang kita lihat di peringkat antarabangsa, sama ada dipolitikkan negara-negara barat ataupun China sendiri. Apa yang penting saya kira adalah untuk mengetengahkan dan mengangkatkan suara komuniti Uyghur itu sendiri. Akhir sekali Zuhri, bagaimana untuk kita lihat jangka masa panjang satu penyelesaian yang mampan itu memerlukan suara Uyghur dari Xinjiang. Jadi di sini untuk kita mengasingkan daripada politik-politik berbagai pihak, bagaimana untuk kita lihat suara Uyghur itu dapat diketengahkan?
Pertama sekali saya perlu highlightkan bahawa Malaysia for Uyghur dan JNJO yang bersertai dengan kami adalah pro-Uyghur human rights, hak asasi manusia, pro kepada hak asasi manusia untuk orang umat Uyghur, itu fokus kami, dan kami bukan anti-China. Itu perlu jelas sebab kita sayang kaum Cina di Malaysia, dan kita bukan anti-Chinese pun sebab saya pun berketurunan Cina kan. So to be a bit personal lah. Tapi to be clear, we are pro-Uyghur human rights, we are not anti-China. Itu kena jelas. Pertama sekali mereka perlu berasa selamat untuk bersuara, dan langkah pertama yang kita cadangkan ini adalah untuk memberi hak pelarian, refugee rights, supaya mereka rasa selamat untuk bersuara. Setakat ni di Malaysia masih belum lagi ada yang berani bersuara kerana takut dihantar balik atau dikejar oleh ejen komunis di Malaysia yang sentiasa berlaku kepada diaspora Uyghur di seluruh dunia. Okey, nampaknya itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini, Zuhri Yuhi, Presiden Malaysia for Uyghur, dan Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, sedikit sebanyak kongsi tentang perbincangan yang diadakan melalui gabungan Malaysia for Uyghur, bagaimana untuk kita lihat penyelesaian jangka masa panjang untuk mengangkat suara Uyghur dalam mereka mendepani konflik di Xinjiang. Terima kasih kepada Zuhri dan Faisal. Itu sahaja masa yang kita ada dalam Awani Global. Bersama saya Naila Huda. Salam hormat.